Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan belajar subtopik 6.9, penyediaan garam. Baik, sebagaimana yang kita tahu sebelum ni, garam ada dua jenis, garam terlarutkan dan juga garam tak terlarutkan. Jadi, untuk menyediakan garam ni, ada kaedah dan juga nama tindak balas yang khusus untuk setiap satunya. Okey, so kita teruslah go through kepada kaedah penyediaan garam terlarutkan dahulu. Okey, garam terlarutkan terbahagi kepada dua, garam anak dan juga garam selain anak. Okey, untuk garam anak, iaitu untuk garam yang ada ion amonium, ion natrium, ion kalium, kita akan menggunakan tindak balas peneutralan dan ataupun kaedahnya kita panggil kaedah pentitratan. Maksudnya kaedah untuk menyediakan garam terlarutkan anak, kita panggil dia kaedah pentitratan. Okey. So, cara dia adalah awak perlukan asid dan juga alkali untuk bertindak balas, barulah terhasilnya garam anak dan juga air. Okey, kalau kita perasan kat sini, saya tulis asid dan alkali ni dalam kurungan aqueous. Maksudnya asid dan alkali ini dia wujud dalam bentuk larutan aqueous. Sebab tu dia boleh guna tindak balas peneutralan. Okey. Untuk garam selain anak pula. Garam selain anak ni contohnya garam yang ada ion plumbum, ion aluminium, ion zinc, ion magnesium dan juga ion kalsium. Okey, ada 3 kaedah yang boleh kita gunakan untuk menyediakan garam selain anak. Okey, pertama sekali, sama ada kalau awak ada logam reaktif dan juga asid, dia boleh menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. Tindak balas ini kita panggil sebagai tindak balas penyesaran lah. Kalau awak ada oksida logam dan juga asid, dia akan terhasilnya garam dan juga air. Kita panggil tindak balas ini tindak balas peneutralan. Kalau logam karbonat dan juga asid, dia boleh menghasilkan garam, air dan juga karbon dioksida. Okey. Kat sini saya tulis logam reaktif, oksida logam dan juga logam karbonat ni dia punya keadaan dalam suhu bilik adalah dalam bentuk pepejal kan. Okey, nak katanya logam reaktif, oksida logam dan juga logam karbonat ni dia wujud sebagai pepejal. That's why kita tak menggunakan kaedah pentitratan untuk menyediakan garam selain anak ini. Jadi kaedah yang sesuai dengan untuk menyediakan garam selain anak ini adalah kita panggil dia kaedah menambah pepejal bahan tindak balas secara berlebihan kepada asid. Okey. Faham? Okey. Okey, ini adalah prosedur ataupun cara macam mana kita nak sediakan garam terlarutkan anak dan juga garam terlarutkan selain anak. Okey. Kita go through kepada garam terlarutkan anak dululah. Okey, yang pertama step 1 dia adalah kita buat pentitratan ni lah. Tak apa, nanti you boleh baca sendiri. Ni ada dalam buku modul Nilam kalau siapa-siapa yang ada lagi buku ni. Okey. First step dia adalah kita buat pentitratan tu, kemudian larutan garam yang kita dapat dekat sini kita tuangkan dalam mangkuk penyejat. Kemudian kita sejatkan larutan itu sehingga larutan tepu terbentuk. Kemudian step ketiga, 1, 2, 3, sejukkan pada suhu bilik sehingga hablu garam terbentuk. Kemudian kita turaskan campuran tersebut untuk mengasingkan hablu garam yang terbentuk kat sini tadi tu. Dia nak filter. Okey. Lepas tu kita keringkan hablu garam dengan menekan antara kertas turas. Kenapa nak tekan? Sebab kita nak buang air-air yang berlebihan yang ada pada garam tu. Kita nak garam hablu yang kering saja. Okey. Untuk menyediakan garam terlarutkan selain anak, okey, pertama sekali step 1 dia adalah awak sukat dan tuangkan 100 cm padu sebarang asid yang awak nak gunakan yang berkepekatan 1 mol desimeter padu dan tuangkan ke dalam bika. Kemudian tambahkan serbuk logam ataupun oksida logam ataupun karbonat logam. Ni depends on awak lah, awak nak guna apa. Pada isi padu asid yang tetap sambil dihangatkan perlahan-lahan. Inilah tadi dia dah masukkan asid kat dalam ni. Kemudian dia masukkan logam. Lepas tu dia panaskan.
Okay, next step, awak kacau campuran dengan menggunakan rod kaca. Lepas tu tambahlah serbuk logam ataupun oksida logam ataupun karbonat logam yang awak pilih untuk guna tadi pada awal tu kepada asid sehingga berlebihan. Lepas tu, turas campuran tersebut untuk asingkan bahan berlebihan lah. Dia nak asingkan antara bahan berlebihan tu dengan larutan garam yang kita nak tu. Lepas tu, langkah seterusnya, larutan garam dituangkan dalam mangkuk penyejat dan sejat larutan sehingga larutan terbentuk. Okay, kemudian kita sejukkan pada suhu bilik sehingga habla garam terbentuk. Dan kemudian kita turaskan campuran tersebut untuk mengasingkan habla garam. Habla garam ni, yang kita turas ni, yang inilah yang kita nak. Yang bawah ni kita tak nak. Last sekali, kita keringkan habla garam dengan menekan antara kertas teras supaya air-air yang berlebihan tu hilanglah. Okey. Faham kan? Okey, kemudian kaedah penyediaan garam tak terlarutkan. Garam tak larut. Okey, untuk garam tak terlarutkan ni ada satu formula khusus yang awak kena hafal dan awak kena guna untuk menyediakan garam tak terlarutkan. Formula dia adalah garam larut bertindak balas dengan garam larut, barulah terhasilnya garam tak larut dan juga garam larut. Yang kita nak tu adalah yang ni. Okey. Tindak balas ini dipanggil sebagai penguraian ganda 2. Dan kaedah dia namanya adalah kaedah pemendakan. Okey. Nanti kalau soalan tanya, tindak balas apa? Apakah nama tindak balas untuk menyediakan garam tak terlarutkan? Jangan jawab pemendakan. Salah. Kena jawab tindak balas ni adalah penguraian ganda 2. Okey, faham. So, untuk menyediakan garam tak terlarutkan, dia lebih mudah sikit lah. Berbanding tadi tu, yang garam anak dan garam selain anak. Okey. Kalau yang ni, awak perlu ada 2 larutan. Larutan aqueous, larutan garam larut. Iaitu, first step dia adalah sukat dan tuangkan 100 cm padu larutan berkepekatan 1 mol desimeter padu mengandungi cation larutan ni ke dalam bika. Lepas tu yang kedua, sukat dan tuangkan 100 cm padu larutan berkepekatan 1 mol desimeter padu mengandungi anion larutan ni ke dalam bika yang lain. Larutan cation X dengan anion Y ni depends. Yang penting dua-dua tu mesti garam larut. Okey. Step ketiga, campur dan kacaukan campuran tadi, campuran kedua-dua larutan itu menggunakan rod kaca. Okay, step keempat, turas campuran dan bilas mendakan itu menggunakan air suling. So, nak katanya baki yang kita turas ni, inilah garam tak larut tu. Okay. Lepas tu, last sekali, tekankan mendakan antara kertas turas untuk keringkan dia, untuk remove all the excess water. Okay, supaya dia kering. Faham? Okay, so sekarang, okay, macam tadi kita dah tahu dah prosedur ataupun cara-cara nak sediakan garam terlarutkan ataupun garam tak terlarutkan. Sekarang kita, okay, kalau kita nak masak kan, kita kena tahu bahan apa yang kita ada, bahan apa yang perlu kita guna. Jadi, now we need to know bahan tindak balas apa yang kita perlu gunakan ataupun yang kita perlu ada untuk sediakan satu-satu garam itu. Okay, so first kita go through kepada kaedah penyediaan garam terlarutkan lah. Okay, untuk garam anak dulu lah ya. Okay, kalau garam terlarutkan, the keyword is mesti ada asid. Tak kisahlah asid hidroklorik ke, asid nitrik ke ataupun asid sulfurik. Tak kisah mana-mana okey. Tapi as long as it is a strong acid ataupun asid kuat, ia lebih baiklah. Sebab kita tahu kan asid kuat mengion secara penuh, mengion secara lengkap apabila masuk ke dalam air. Okey, pertama sekali contoh garam anak yang kita nak sediakan adalah garam natrium klorida. Kita tak tahu bahan apa yang diperlukan untuk menyediakan garam natrium klorida. Okay, so first step ialah you kena ceraikan dia. Ceraikan macam mana? Ceraikan macam ni. Okay. Kan kita tahu garam adalah sejenis sebatian ion kan. So bila mana kita ceraikan dia, dia actually jadi macam ni. Jadi Na plus dan juga Cl minus. Okay. So kat sini adalah Na plus dan juga Cl minus lah. Okay, so bila dah ceraikan, apa yang kita nak kena buat untuk step yang kedua? Step yang kedua adalah kita kena letak asid. Okay, kat mana awak boleh letak asid? Dekat Na ke dekat Cl? Dekat Cl lah. Letak asid maksudnya tambah H.
Okey. Tambah H. Okey. So dekat sini ini dah jadi asid. Okey. Cuba kita recap balik. Kalau nak sediakan garam terlarutkan untuk garam anak, dia mesti ikut formula asid tambah alkali, barulah terhasilnya garam dan juga air. Okey. Now kita dah ada asid. Okey, asid. Dan kalau alkali, apa contoh alkali yang kita dah belajar setakat ni? Kita ada NaOH ataupun KOH. Okey, so memandangkan dekat sini kita dah jadikan dia HCl. So kat sini kita kena jadikan dia alkali lah. So kat sini dia akan jadi NaOH. NaOH. NaOH bertindak balas dengan HCl, menghasilkan NaCl dan juga air. Okey, step akhir macam biasalah. Pastikan persamaan kimia ini seimbang. Dah seimbang ke belum? Alhamdulillah, sudah. Sebab Na ada satu, OH sama juga, H pun sama juga, Cl pun sama. Sudah cukup lah, dah seimbang. Okay. Faham tak? Okey, untuk garam selain anak pula, okey, sekarang contohnya kita ada zinc klorida. Kita tak tahu bahan apa yang diperlukan untuk sediakan zinc klorida. Okey, sama juga macam tadi, first step dia ialah you ceraikan dulu this. So akan jadi Zn2 plus dan juga Cl minus. Jadilah kat sini Zn2 plus, Cl minus. Okey. So kita dah ceraikan dia. Kalau memandangkan ini adalah garam terlarutkan, garam larut. So garam larut kena ada asid. Okey, so macam mana? Kat mana letak asid? Dekat zinc ke? Dekat ion klorida? Ting ting ting. Mestilah kita letak H dekat sini. So ni dah jadi asid. Okey. So kalau untuk garam selain anak ni, boleh ke kat sini jadi alkali? Boleh ke jadi alkali? Jawapan dia adalah tak boleh. Dia sama ada, okey, kita ada 3 pilihan. Sama ada awak nak jadikan zinc tu sebagai logam, oksida logam ataupun karbonat logam. You choose. Cumanya, okey, contoh kalau awak nak pilih logam kan, logam bertindak balas dengan asid, hasil tindak balas di belakang tu akan berbezalah. Contoh zinc bertindak balas dengan asid akan jadi zinc klorida dan juga gas hidrogen. Kalau awak nak pilih dia jadi zinc oksida bertindak balas dengan asid, dia akan jadi zinc klorida dan juga air. Dan kalau awak nak pilih zinc karbonat dan juga asid, dia akan menghasilkan zinc klorida, air dan juga karbon dioksida. Okay, faham? So kat sini contohlah cikgu nak pilih zinc sahaja. So kalau cikgu pilih zinc sahaja, dia akan jadi zinc bertindak balas dengan HCl akan jadi ZnCl2 dan juga H2 lah. Lepas tu step keempat macam biasa, kita seimbangkan persamaan ini. Jangan lupa seimbangkan. Seimbangkan persamaan. Okey. So zinc ada satu, Cl ada 2. So kena letak 2 dekat depan, 2 kat depan sini. Lepas tu dah seimbang lah. So zinc bertindak balas dengan 2 HCl menghasilkan zinc Cl2 dan juga gas hidrogen. Oh, ni silap. Ni bukan anak panah. Tambah 2. Okey. Okey, done. Faham kan? Okey. Baik, sekarang kita nak beralih kepada kaedah penyediaan garam tak terlarutkan. Okey, dalam contoh ini cikgu nak sediakan garam argentum klorida. Okey, macam mana saya kata sebelum ni, ada satu formula yang kita perlu ikut ataupun kita perlu guna untuk sediakan garam tak terlarutkan, iaitu garam larut bertindak balas dengan garam larut menghasilkan garam tak larut dan juga garam larut.
Okey, so manakan kat sini kita ada AgCl. So kita kena ceraikan dia. Apa-apa hal kita kena ceraikan dia. So akan adalah Ag plus dan juga Cl minus. Okey. Dalam nak menyediakan garam tak larut ini, kita tak boleh guna asid. Apa yang kita, bahan tindak balas yang kita perlu gunakan mestilah dalam bentuk garam larut. Okey. So ingat lagi tak jenis-jenis garam larut dan garam tak terlarutkan yang kita dah belajar dalam subtopik 6.8. Ingat ke tak ingat? Okey, kalau tak ingat, nanti go back to that video. You tengok balik. Okey. So, macam mana nak menghasilkan garam larut? Okey, so kalau cikgu, tipsnya adalah you guna nano. Nano. Apa maksud nano? Okey, tadi kan awal tu cikgu cakap kat sini adalah Ag plus, sini adalah Cl minus. Okey, so sekarang kita ada Na plus dan juga NO3 minus. Nak mudah kan? Awak guna, kalau kita kat sini ada cation, kita mesti nak anion kan? So kita letak kat sini AgNO3. AgNO3 larut ke tak larut? Mestilah larut. Okey, dan kita letak Na kat sini. Jadilah NaCl. Okey, so sekarang kita dah ada garam larut, dua jenis garam larut. Sini garam larut. Sini pula garam larut juga. Okey. Baru dah terhasilnya AgCl. So seimbangkanlah persamaan. So persamaan kita ada adalah AgNO3, NaCl menghasilkan AgCl dan juga NaNO3. Dapatlah. Dah seimbang ke belum? Ag plus, NO3, Na, Cl. So dah seimbang. Okey. Kenapa? Mungkin akan ada orang tanya, cikgu boleh tak kalau nak guna, tak nak guna nano, nak guna, contoh nak guna ion kalium ataupun nak guna ion amonium, boleh? Selagi mana bahan tindak balas itu adalah jenis garam larut. Okey. So nak mudah, ingat nano lah. Nanti senang sikit kerja awak nak seimbangkan persamaan. Tak adalah terconfuse. Okey. Okey. Jom kita try buat soalan. Trial Terengganu 2020. Okey. Yang manakah antara garam berikut boleh disediakan melalui tindak balas pemendakan? Tindak balas pemendakan. Kalau dikata tindak balas pemendakan, automatically kita ingat kepada garam tak larut. Okay, garam tak larut. Okay, so kita kena tengoklah each garam yang dia bagi ni sama ada dia ni garam larut ke tidak. Okay. Zinc nitrat. Kita tahu semua garam nitrat adalah garam larut. Barium sulfat, BaSO4. Ingat lagi tak formula? Pantai, cahaya, bulan. B, bulan tu untuk barium. So ni adalah garam tak larut. Argentum chlorida, AgCl. Chlorida semua larut kecuali Cik Pah, PaH. Lambung argentum mercury. So ni adalah garam tak larut. Kalium karbonat. Kalium karbonat adalah garam anak. Garam anak semua larut. So jawapannya adalah 2, 3. B. Dapat tak sama jawapan dengan saya? Okay, next. Rajah 13 menunjukkan susunan radas bagi penyediaan suatu garam. Garam manakah yang disediakan melalui kaedah ini? Okay, kita tengok pada gambar rajah. Okay, dia kata dia gunakan asid. Lepas tu dia guna alkali. Ada satu je garam, jenis garam yang menggunakan asid dan alkali. Okay, lepas tu satu lagi kita tengok kepada susunan radas ni. Dia menggunakan biuret. Kalau guna biuret, confirm lah dia ni adalah kaedah pentitratan. So ini adalah tindak balas peneutralan. So maksudnya ini adalah garam anak.
garam anak. Okay. So zinc, garam anak ke bukan? Bukan. Natrium, betul. Magnesium, bukan. Ni pun bukan. So, jawapannya B. Okay. Kenapa bukan zinc sulfat, magnesium sulfat ataupun aluminium nitrat? Okay. Untuk garam, ketiga-tiga garam ni, 1, 2, 3 ni, dia menggunakan kaedah menambah pepejal bahan tindak balas secara berlebihan kepada asid. Okay, good. Faham kan? Okay, baik. Sekarang kita nak cuba buat soalan trial Terengganu 2020. Okay. Antara pasangan bahan berikut, yang manakah paling sesuai digunakan untuk menyediakan kuprum 2 sulfat? Okay, kuprum 2 sulfat lah. Okay, kuprum 2 sulfat ni dia adalah sejenis garam larut. Okay, dan garam larut selain anak lah. Okay, kita tahu kalau garam larut selain anak, dia punya cara nak menyediakan dia adalah menggunakan antara 3 ni. Sama ada logam reaktif dan asid, oksida logam dan asid, ataupun karbonat logam dan juga asid. Okey, kita tengok kepada pilihan-pilihan jawapan yang ada. Okey, kalau A, asid sulfurik cair dan juga kuprum 2 karbonat. Okey, ni adalah asid. Ni adalah karbonat logam. Macam possibility yang ni je. Okey, tak apa. Kita hold dulu. Okey, lepas tu amonium sulfat dan juga kuprum 2 oksida. Okey, yang ini dia adalah logam karbonat, logam, oksida logam. Maafkan saya, ini adalah oksida logam. Tapi adakah ini asid? Ni bukan asid. So, ni salah. Lepas tu C, serbuk kuprum dan juga asid sulfurik cair. Nampak macam betul kan? Ni adalah logam reaktif. Ni pula adalah asid. Cuma, okey, semua orang dah belajar kan tentang siri kereaktifan logam, SKL, siri kereaktifan logam. Yang kalau nak cantik macam Anwar Zain tu, kalau nak cantik macam Anwar Zain, harus fokus study apabila cuti Aidil Fitri. Macam tu. Okey, cuba kita lihat posisi ataupun kedudukan bagi H dan juga CU. Okey, siapa yang lagi tinggi? H lagi tinggi daripada CU kan? Jadinya, CU ni dia tak power lah. Tak power. Ataupun kita panggil logam yang lemah lah. Kurang elektropositif. Logam yang kurang elektropositif. Okey. So nak katanya, kalau dalam tindak balas ni Cu tindak balas dengan H2SO4, tindak balas ni sebenarnya tak berlaku. Tak boleh berlaku. Tak berlaku. Sebab kuprum adalah logam yang lemah. Dia tak boleh nak menyesarkan ion hidrogen tu. So kuprum salah. Yang D pula larutan natrium sulfat dan juga larutan kuprum 2 nitrat. Kalau kita perasan, ini sebenarnya adalah sejenis garam larut. Yang ni pun sama. Ingat tak, ada satu kaedah penyediaan garam yang kita gunakan formula garam larut tambah garam larut menghasilkan garam tak larut dan juga garam larut. Kita back kepada soalan. Soalan nak kuprum 2 sulfat. Kuprum 2 sulfat ni adalah garam larut. So tak boleh lah. Ni tak boleh. So jawapannya adalah A. Okay, itu sahaja pada episod kali ni. Okay, stay tuned for the next episode. Terima kasih.